Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan rindu tak dengan suara Tuan Haji Ruslan Kasim? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Yang berhormat Saudara Izzah Muhammad Noor, Saudara Zaid Ma'idul Am Tibai, barisan ahli syura Tibai, seterusnya para pendukung, para penyokong gerakan Tibai sekalian. Apa khabar semua? Ya, alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya kita berhimpun di merata pelosok tanah air sebagai menandakan sokongan dan dokongan kita bahawa walaupun Anwar mungkin melihat pada asalnya ini hanyalah sekadar seperti angin yang sepoi-sepoi bahasa saja, tetapi Anwar kena ingat, sekarang angin dah jadi tak erti bahasa dan akan sampai tahap dan ketiganya menjadi ribut taufan yang tidak akan mengizinkan orang yang bernama Anwar untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Setuju tak setuju tuan-tuan? Dulu inilah dia orang yang sanggup buat apa saja. Tak kira pagi, tak kira petang, tak kira siang, tak kira malam, tak kira lapar, tak kira kenyang, tak kira tidur atau tidak, tak kira ke lokap atau ke penjara, kemana saja Anwar arah kita pergi. Tetapi sekarang kita katakan pada Anwar, enough is enough. Enough is enough. Cukup sudah Anwar memperalat dan memperdaya rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia tidak akan terus tertipu dan diperbodohkan oleh individu yang bernama Anwar Ibrahim. Betul tak betul tuan-tuan? Kita telah berikrar setelah sekian lama tersesat barat, terpukau dan tersilau dengan cahaya Fata Morgana yang ditiupkan oleh individu yang bernama Anwar. Kita kembali ke pangkal jalan, ibarat sirih pulang ke gagang, ibarat ikan pulang ke air, ibarat belut pulang ke lumpur, ibarat cincin pulang ke jari, ibarat janggut pulang ke dagu, ibarat misai pulang ke bibir. Kami anggota syura Tibai akan terus memastikan bahawa Anwar tidak akan berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri. Betul tak betul tuan-tuan? Walaupun dia kemaruk pagi, petang, siang dan malam, dia sanggup buat apa saja. Dia sanggup hina negaranya, dia sanggup hina bangsanya, dia sanggup hina agamanya semata-mata untuk ke Putrajaya. Dia sanggup buat apa saja, di mana saja, hatta berbohong. Berbohong itu sudah menjadi mainan dalam percakapannya. Bak kata orang tua-tua, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong sebab nak jadi Perdana Menteri. Betul tak betul tuan-tuan? Dia kata dia tak kisah kalau orang kata dia diperalatkan oleh DAP. Inilah dia dasar perjuangannya. Ya, kita tahu Eng Lam Yong pernah menyokong DAP dulu. Betul tak tahu? Pernah suatu ketika. Eng Lam Yong kata dia sokong PAS. Ya, dia sokong PAS, dia bukan DAP. Kita tahu dasar perjuangan DAP dengan konsep Malaysianya sama ratanya, tapi Anwar lebih sikit. Perjuangan kita adalah sama rata, sama rasa, depan belakang sama saja. Dia lebih sikit pada DAP tuan-tuan. Ya, sebab itu dia boleh cakap anak Cina anak saya, anak India anak saya, anak Melayu anak saya. Ini Malaysia bukan Melayu punya, Cina punya. Ini Malaysia bukan Melayu punya, India punya. Ini Malaysia bukan orang lain punya, anak yang punya. Dia boleh buat apa saja, dia boleh cakap apa saja, asalkan matlamatnya the end justify the means itu tercapai. Apakah kita akan menyokong pribadi yang bernama Anwar ini tuan-tuan?
Saya yakin individu yang bernama Anwar yang menjadi alat oleh Yahudi Zionis, yang menjadi alat oleh kuasa-kuasa besar luar negara, yang menjadi alat oleh gerakan LGBT tidak akan sekali-kali diberikan sokongan. Yang malangnya kita heran, kita pelik bagaimana PAS sanggup bersekongkol dengan orang yang seumpam ini. Jawapannya kenapa tuan-tuan? Sebab PAS pun tengah mengigau di tengah hari untuk masuk ke Putrajaya. Maka berkahwin paksalah dia dengan Anwar bersama-sama. Betul tak betul tuan-tuan? Sebab itulah dalam konteks seksualiti mereka tahun lepas, saya pernah sabar Presiden PKR Datin Sri Wan Azizah, di malam Presiden PKR Azmin Ali, Ahli Parlimen Lebah Pantai selaku naib Presiden PKR Nurul Izzah, saya kata sila nyatakan pendirian resmi PKR tentang seksualiti merdeka. Sampai hari ini tak berani mereka cakap. Tuan-tuan tahu kenapa mereka tak berani bercakap? Tak beraninya kerana antara gerakan, antara NGO yang aktif menyokong dan mendukung, menjadi pendukung tegar gerakan seksualiti merdeka ini ataupun seks luar tabi'i ini. Gerakan Sonsang ini adalah sebuah NGO yang bernama Tenaga Nita. Pengarah eksekutif Tenaga Nita adalah Irene Fernandez. Irene Fernandez adalah salah seorang pimpinan tertinggi PKR Pusat. Faham anak-anak semua? Faham? Dan salah satu badan NGO yang juga menjadi pendukung tegar gerakan seksualiti merdeka ini namanya Suaram, Suara Rakyat Malaysia. Suaram antara pemimpinnya bernama Tian Chua, naib Presiden PKR. Antara pemimpinnya adalah Elizabeth Wong yang menjadi Ratu Bogel Malaysia, yang seurat benang pun tak pakai. Dia adalah pemimpin tertinggi wanita PKR. Jadi bagaimana mungkin ya mereka ataupun PKR mau memberikan kenyataan, menyatakan pendirian resmi PKR tentang seksualiti merdeka? Maka kelu membisu 1000 bahasa lah mereka kerana adanya konflik of interest. Yang bercakap penasihatnya. Siapa? Orang kata bukan penasihat, punah sihat, yang bernama Anwar Ibrahim. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata kita seharusnya menghormati hak asasi kelompok minoriti. Hak asasi dah jadi agama baru. Hak asasi sudah menjadi suatu anutan baru mengatasi hak terhadap agama dalam konteks negara kita. Sebab itulah apabila seksualiti mereka itu yang cuba diresmikan dilancarkan oleh Amiga, pelbagai protes daripada badan-badan NGO, termasuklah hujah mereka ini tak sesuai dengan budaya Timur, tak sesuai dengan ajaran agama, tak sesuai dengan Islam. Dan ada juga yang berkata ini bukan budaya manusia, ini budaya haiwan. Saya kata seks luar tabi'i ini budaya haiwan pun tidak. Betul tak betul tuan-tuan? Tak percaya, pernah tak kita jumpa, kita tengok ternampak ayam jantan mengejar ayam jantan yang lain? Ada tak tuan-tuan? Ada ke tidak? Kambing jantan mengorak kambing jantan yang lain. Ada ke tidak? Lembu jantan mengejar lembu jantan yang lain. Tak ada binatang berhenti bahasa. Ini manusia tak kerti-kerti. Benarlah kata Allah, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Tetapi dalam ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Dan pada hari itu aku letakkan kamu ke tempat yang paling rendah, malah lebih rendah daripada haiwan. Betul lah tuan. Sebab haiwan pun kerti bahasa, manusia tak kerti bahasa. Ini yang menghairankan. Tetapi kita lihat Anwar adalah ya bersekongkol dengan gerakan LGBT ini. Sudah tentulah dengan menyokong PAS
bermakna menyokong Anwar. Menyokong Anwar, menyokong LGBT. Menyokong LGBT juga menyokong Israel. Betul tak betul tuan? Kalau Anwar yang dari Perdana Menteri, maka akan berkibaranlah bendera Israel terpacak di bumi bertuah Malaysia yang tercinta ini. Apakah kita mau bumi bertuah Malaysia ini berkibarnya bendera Israel? Kita mau atau tidak? Jangan kita izinkan walaupun seinci bumi bertuah Malaysia yang tercinta ini daripada berkibarnya bendera Israel. Tuan-tuan dan puan-puan, sedang hadir dan hadirat sekalian, malangnya masih ramai yang terpukau dan tersilau. Malangnya masih ramai yang terpedaya. Malangnya masih ramai yang terpengaruh dengan split personality yang bernama Anwar Ibrahim. Di waktu siang dia boleh membaca khutbah, tapi di waktu malam dia boleh jadi musang berdanggut. Betul tak betul tuan? Betul tak betul tuan? Nah, itulah dia karakter yang insya Allah dua orang lagi, ya, Mursyidul Am kita dan yang hormat Saudara Izam akan menyambung. Oleh kerana masa kita tidaklah begitu panjang pada malam ini, cuma sebagai kesimpulannya saya katakan tadi bahawa sooner or later the truth will prevail. Selamat laut, kebenaran akan terserlah. Seluruh rakyat Malaysia, baik di utara maupun di selatan, baik di timur maupun di barat, baik di Sabah maupun di Sarawak, akan dengan sendirinya setelah faham menolak pribadi yang bernama Anwar daripada menjadi Perdana Menteri. Betul tak betul tuan-tuan? Tibai tetap, tibai tetap, tibai tetap. Ya, tuan-tuan, saya anjurkan tuan-tuan baca dua buku. Awas, Melayu akan lenyap. Asas falsafah kebangsaan Melayu. Ini sebagai untuk berkongsi maklumat. Dekat gerai jual cendol yang saya fahamkan ada. Baca tuan-tuan untuk berkongsi maklumat. Information is power. Maklumat adalah kuasa. Siapa yang lebih maklumat, dialah yang akan lebih berkuasa. Dialah yang akan menang. Sebab kita tahu persidangan parlimen dan Dewan Undang Negeri cuma 3 kali setahun. Tetapi persidangan parlimen dan Dewan Undang Negeri di peringkat kedai kopi tiap-tiap hari. Maka gunakanlah fakta yang ada ini untuk kita menibai mereka tuan-tuan. Setuju tuan-tuan? InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan membukakan pintu hati mereka yang masih belum terbuka. Allah akan membukakan mata dan penglihatan, telinga dan pendengaran sebelum sampai saat dan ketikanya Allah kata khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Dan pada hari itu akan kututup rapat hati kamu, akan kututup rapat mata dan penglihatan kamu, akan kututup rapat telinga dan pendengaran kamu. Ingat kata Allah, ketika itu ghishawah, tertutup serapat-rapatnya, walahum azabun azim. Tetapi jangan lupa azab Allah amat pedih, dan moga-moga kita dijauhkan oleh Allah dari azab yang pedih itu, agar dapat kita melihat kebenaran sebagai kebenaran, kebatilan sebagai kebatilan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.